Pada suatu hari, Azman yang berasal dari kampung mendapat surat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di salah sebuah pusat institusi pengajian tinggi yang terkenal di Kuala Lumpur. Azman berasa seronok kerana mendapat surat tawaran itu. Lalu Azman menunjukkan surat tawaran tersebut kepada bapanya Rahman. Bah, Azman dapat surat ni. Surat apa tu? Ni surat tawaran belajar KL. Azman nak pergi bah. Dengan tidak memikirkan baik buruk bila Azman ke Kuala Lumpur nanti, Rahman dengan senang hati membenarkan anaknya Azman melanjutkan pelajaran di Kuala Lumpur. Yelah nak, pergilah kau. Eloklah kau duduk kat KL tu. Pergi belajar. Betul ke bah? Jangan jadi pula kang. Betul. Pergilah kau. Apa kata maknya? Elok sangatlah tu pergi belajar. Mak ikut je keputusan abahnya. Okey, sayang bah. Azman berasa gembira sehingga terbawa-bawa di dalam mimpinya. Hari ini hari untuk Azman dan keluarganya bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghantar Azman melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur. Abah, Man dah siap ni. Semua benda dah ada? Dah komplit semua? Tak ada yang tinggal kan? Cek betul-betul. Dah, semua dah siap dah ni. Jangan ada yang tertinggal pula. Betul mak, semua dah ada, dah siap dah ni. Ibu bapanya sangat gembira melihat Azman begitu bersemangat. Mereka pun bertolak ke Kuala Lumpur. Di dalam perjalanan, mereka berbual kosong hingga sampai ke destinasi yang ingin dituju. Oh, ramai betul orang kat sini. Abah, jom Man pergi daftar je. Tunggulah jap Man. Sabar sikit. Mana? Tak sabar betul lah. Mereka pun pergi ke pejabat bagi menyelesaikan urusan pendaftaran Azman. Sesudah selesai, semua urusan pendaftaran, Azman pun mengangkat semua barangnya lalu berjalan ke hostel yang dibekalkan oleh pihak institusi tersebut. Sesudah Azman mendapat biliknya, ibu dan bapanya pun ingin bertolak balik ke kampung. Ibu bapa Azman menasihati Azman sebelum bertolak balik. Man, kau belajar sungguh-sungguh Man. Pandai-pandailah kau jaga diri kat sini. Jangan bergaul dengan budak-budak tak senonoh, Man. Kalau Man nak apa-apa, beritahu Mak. Ya? Ingat pesan mak abah ni. Kau dah besar. Pandai-pandai dah fikir. Azman menganggukkan kepalanya menunjukkan bahawa dia mendengar semua nasihat yang diberi oleh ibu dan bapanya. Selepas itu, ibu dan bapanya bertolak balik ke kampung. Azman pun menuju balik ke biliknya. Bestnya. Tak sabar nak start kuliah ni. Dalam perjalanan, Azman disapa oleh seorang lelaki yang tidak dikenalinya. Oi, kau budak baru Ya, aku budak baru. Kenapa? Siapa nama kau? Aku Daniel. Aku pun budak baru gak kat sini. Azman, panggil Man je. Aku saja tegur kau sebab aku tak ada member nak lepak. Bosan doh. Nanti lepak sekali. Okey, tak ada hal. Aku belum kemas lagi barang-barang aku ni. Nak ikut pergi bilik? Boleh gak? Aku pun tak ada kerja ni. Boleh buat budak dengan kau jap? Mereka pun menuju ke bilik Azman. Azman mengemas semua barang-barang keperluannya. Selesai Azman mengemas semua barangnya, Daniel pun mengajak Azman ke bandar bersia-sia kerana Daniel berasa sangat bosan. Man, jom pergi jalan-jalan. Pergi bandar jap. Bosan doh. Kau tak bosan ke? Aku belum biasa pergi dengan KL ni. Kau lagi nak ajak aku keluar. Alah, relax lah. Pergi jalan-jalan je pun. Bukan buat apa-apa pun kat KL ni. Macam-macam ada kot kat KL. Tanpa memikirkan apa-apa, Azman terus bersetuju untuk keluar ke bandar dengan Daniel. Boleh lah. Bosan juga ni. Pada hari Sabtu, ramai remaja keluar ke bandar. Azman berasa seronok sekali apabila tiba di bandar. Di bandar, Daniel mengeluarkan kotak rokok dan mempelawak Azman untuk menghisapnya. Azman menolak pelawaan tersebut. Lalu Daniel berkata, Kita jantan babe. Isap rokok bau maco tu. Biar betul kau ni. Meh sebatang. Daniel pun senyum lalu menghulurkan sebatang rokok kepada Azman. Pada mulanya, Azman terbatuk-batuk dan Azman memadamkan rokok tersebut. Daniel pun berkata kepadanya,
First time hisap rokok memanglah macam tu. Kau hisap je lama-lama nanti kau rasalah okey. Azman pun mengikut kata-kata Daniel, lalu membakar rokoknya dan menghisap sekali lagi. Lama-kelamaan, Azman berasa leka dan hayal dengan rokok yang dihisapnya. Semenjak hari itu, Azman kian bergelumang dengan rokok. Setelah puas berjalan-jalan, Daniel mengajak Azman balik ke hostel kerana keletihan. Man, aku dah letih lah. Jom balik hostel. Ha, okey. Katil dah memanggil lah ni. Sesampai mereka di hostel, mereka pun berehat dan tidur di bilik masing-masing. Man, jom keluar lagi, Man. Bosan ni. Jom lah teman aku. Jom lah, aku pun tengah bosan ni. Mulanya dari situ Daniel mengajar Azman banyak kerja jahat. Daniel mengajar Azman meminum arak, melakukan seks serambang dan macam-macam lagi. Azman yang berasal dari kampung yang tidak tahu apa-apa hanya berasa seronok dengan apa yang diajar oleh Daniel. Bila Azman kehabisan wang, Azman hanya menelefon bapanya di kampung lalu bapanya mengirimkan wang untuk Azman di Kuala Lumpur. Bapanya percaya bahawa anaknya tidak akan melakukan perkara yang tidak senonoh di Kuala Lumpur. Lama-kelamaan, keadaan Azman semakin teruk. Pelajarannya pun semakin merosot. Azman, sila bangun. Oh, patutlah saya tak nampak dah seminggu ni. Pensyarah Azman, Encik Syuhaimi memberitahu pihak kolej tentang keadaan Azman yang semakin teruk. Budak Azman ni makin teruk saya tengok. Dah seminggu dia tak masuk kelas. Assignment saya pun dia tak hantar lagi. Macam manalah dia ni. Okey, saya ikut je yang mana baik untuk student saya. Pihak institusi menghubungi keluarga Azman di kampung lalu mengatakan bahawa pelajaran Azman semakin merosot dan sering tidak menghadirkan diri ke kuliahnya. Bapa Azman tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pihak kolej tersebut. Lalu bapa Azman menghubungi Azman. Man, abah dengar pelajaran kau makin merosot. Lepas tu selalu tak datang kelab lah. Kau buat apa kat KL tu, Man? Ingat, Man, abah hantar kau pergi KL tu pergi belajar. Betul ke apa yang pihak kolej cakap kat abah ni? Mana ada apa-apa. Susahlah subjek dia. Abang jangan risau pasal tak masuk kelas. Tu Man demam. Betul-betul tak larat time tu. Okey lah macam tu, Man. Abah percaya kat Man. Kalau ada apa-apa yang Man nak, bagi tahu je kat abah. Nanti abah kirim. Okey, Man. Jaga diri ya. Okey, Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Bapa Azman pun percaya kepada kata-kata Azman. Azman tidak insaf dengan apa yang dilakukannya. Dia semakin teruk. Pada suatu malam, Azman dan Daniel melepak di rumah Daniel yang baru dikenalinya seminggu. Mereka menagih dadah di rumah tersebut. Sedang mereka menagih dadah, rumah tersebut diserbu oleh pihak berkuasa. Lalu Azman dan semua rakan-rakannya ditahan polis. Azman berasa sangat cemas. Pihak polis menghubungi ibu bapa Azman di kampung. Ibu bapanya sangat sedih apabila mendengar berita tersebut. Azman dihantar ke pusat pemulihan selama 2 tahun untuk tujuan pemulihan. Dia berasa sangat menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Baguslah kamu dah insaf sekarang. Bila kamu keluar nanti, jangan dibuat lagi kesalahan yang sama. Jadi orang yang berguna. Ingat mak bapak kamu. Mereka sedih tengok kamu macam ni. Baiklah doktor, saya tak akan ulangi kesilapan sama lagi. Kini Azman berazam bahawa dia tidak akan mengulangi lagi kesilapan yang telah dilakukannya dulu. Kini dia menjalani rawatan pemulihan selama 2 tahun. Tindakan kita, kesejahteraan semua. Ambil kisah, ambil tindakan. Drama ini dibawakan khas oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri.